Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua uh, para panel yang sudi hadir memenuhi undangan dalam program Bual Bicara tentang masalah mengenai masalah dalam penyelenggaraan akidah serta cara mengatasinya. Okay, ucapan ribuan tahniah juga dan jazakumullah khairan kepada para penonton kita di Facebook, YouTube dan Instagram live. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fatuddin Adham bin Hairi Haizri, pelajar PPISMP Pendidikan Islam 2, ambilan 2022. Akan menjadi moderator dalam program forum Bual Bicara pada hari ini. Panel Ustaz Afiq boleh perkenalkan diri sebentar? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Afnan bin Abdul Wahab daripada unit PIM 2, PPISMP, dan saya merupakan ahli panel untuk forum kita pada hari ini. Seterusnya panel kedua kita boleh anda memperkenalkan diri anda sedikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ammar Hamdi bin Mat Nizam daripada unit PIM 2, ambilan Jun, PPISMP, ambilan Jun 2022. Okay, dengan ini kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlengah lagi, kita mulakan program Bual Bicara Santai kita pada hari ini. Okay, tajuk utama kita pada hari ini ialah masalah penyimpangan dalam akidah serta cara mengatasinya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah akidah ni di Malaysia kita selaku negara Islam, negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan, dilihat semakin menjadi-jadi, terutama apabila munculnya beberapa ajaran sesat ataupun beberapa pihak yang cuba menyesatkan masyarakat di negara kita ini. Ustaz Afiq boleh berikan sedikit pandangan Ustaz mengenai masalah ini? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Tuan Alham. Jadi kita telah diwar-warkan agama Islam ni sekarang ni semakin jauh. Kita tengok masyarakat pada hari ini. Kenapa? Umat Islam ni, kita sebagai umat Islam seharusnya kita sentiasa mengikuti ajaran yang betul. Ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sabda Nabi SAW, aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, isu masa banyak yang berlaku penyelewengan akidah, di mana akan lebih menjauhkan diri kita daripada agama Islam. Terutama kita agama Islam yang kita duduk di Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi negara kita. Dan begitulah, kalau boleh kita memperoleh akidah yang betul lah. Sekian, terima kasih Ustaz Afiq. Seterusnya Ustaz Ammar boleh berikan sedikit pendapat anda tentang masalah ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya lah, bila kita berbincang tentang penyelewengan akidah ni, ianya perkara ni, masalah ini telah lama berlaku sebenarnya. Cuma ia jelas kelihatan terutama pada zaman sekarang ni. Sebab apa saya kata begitu? Sebab selepas kewafatan Nabi, memang banyak, kalau kita belajar, kita cari balik sirah-sirah Nabi, memang banyak
masalah-masalah penyelewengan akidah ini berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi berbincang untuk sampai satu tahap Sayyidina Osman mula mengumpulkan naskah-naskah Quran supaya untuk dibuat resam, untuk kumpul jadi satu kitab Quran yang kita baca sekarang ni. Itu salah satu usaha Sayyidina Osman untuk menyatukan akidah umat Islam supaya tidak mudah diseleweng oleh pengaruh-pengaruh barat dan lain-lain lagi. Jadi pada zaman sekarang ni kita tak boleh harap sahabat-sahabat Nabi kerana mereka semua dah usaha daripada zaman mereka sendiri. Jadi tugas ni diberikan kepada kita ni umat Islam untuk pertahanan akidah kita pada zaman sekarang. Terutama zaman yang orang cakap zaman akhir zaman ni. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amar. Okey, seterusnya kita akan membincangkan bagaimana cara mengatasi dan untuk mengukuhkan akidah Islam di Malaysia. Bagi saya, terdapat pelbagai pihak sama ada daripada dalam ataupun luar negara yang cuba menjatuhkan akidah masyarakat Islam di negara kita dengan melalui fahaman yang baru seperti liberalisme, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Ada juga itu merupakan fahaman akidah yang berbeza. Ada juga ajaran yang memang 100% menyeleweng, contohnya seperti Ayah Pin, ajaran Tuhan Harun, dan lain-lain lagi. Bagi menangani masalah-masalah tersebut, pelbagai pihak perlu mengambil tindakan agar masyarakat kita sentiasa terjaga akidah dan iman serta Islam, agama kita, daripada penyelewengan yang menyesatkan. Okay, Ustaz Afiq boleh berikan sedikit cara untuk menangani masalah ini? Baiklah, terima kasih. Jadi bagi saya, langkah untuk pencegahan daripada penyelewengan akidah, antaranya boleh katakan kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam perlu atau wajarnya mengkaji akidah yang dibawa oleh orang-orang yang bawa akidah golongan sesat. Dan kita kena mengenal syubhah mereka. Kita kena pasti apa syubhah mereka lah, di mana ajaran dibawa oleh mereka, iaitu ajaran sesat lah. Di mana tujuan dia untuk berusaha untuk mematahkan, untuk menyangkal ideologi mereka yang dibawa oleh mereka, itu ajaran sesat, dengan kebenaran agama Islam yang orang kata selaras dengan pemikiran yang logikal. Serta mendorong sekalian umat Islam supaya menolak ataupun kekal atau serta berusaha untuk memantapkan akidah, memantapkan kebenaran Islam. Sebagai contoh, kita ambil pada tahun 1998, 97 macam tu lah, lebih kurang, kita dihebohkan dengan Ayah Pen. Suatu ketika dahulu di negara kita, pihak JAKIM Terengganu ni, ia telah membuat kajian terhadap ajaran sesat Ayah Pen. Hasilnya JAKIM berkenaan telah mengisytiharkan ajaran yang dibawa oleh Ayah Pen ni, iaitu kerajaan langit bawa Ayah Pen ni adalah ia bertentangan dengan Islam, di mana tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ajaran sesat lah. Dan para pengikut ajaran tersebut, ajaran Ayah Pen juga tersebut, ditangkap. Ini boleh jadi membuktikan bahawa tindakan ajaran asing, ajaran sesat lah, yang muncul dalam kalangan sesebuah masyarakat di negara kita, ia amat berguna untuk mencari kebatilannya lah, dan menyebarkan beberapa perkara kepada para umat Islam supaya berhati-hati dengan ajaran sesat ni.
dalam kehidupan seharian kita lah. Kesannya kita dapat pemikiran dan keyakinan kita, uh, pemikiran umat Islam ni lebih kepada kebenaran Islam dapat dipelihara lah, serta kemusnahan akhlak ni dapat dibendung lah daripada ajaran sesat. Allah Alam. Okay, okay, syukran jazilan diucapkan kepada Ustaz Afiq atas nasihat-nasihat yang diberikan sebentar tadi. Okay, baiklah, seterusnya Ustaz Ammar, boleh Ustaz terangkan sedikit apa cara-cara agar kita dapat mengukuhkan akidah kita di negara kita daripada pelbagai perspektif, sama ada daripada individu, ibu bapa, masyarakat serta kerajaan. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Jadi, kenaan tentang apa yang perlu dilakukan oleh setiap individu, ibu bapa serta setiap masyarakat, kita sebenarnya tidak bukan sahaja perlu ambil tahu tentang soal kemasukan, pengaruh-pengaruh seperti pengaruh Ayah Pin, agama baru-baru tu kan, agama Tuhan Harun semua. Tapi kita juga kena ambil tahu tentang pengaruh barat yang kita tidak nampak kesannya. Pengaruh barat ni dia jelas kelihatan apabila contoh, saya bagi contoh. Sekarang ni anak muda sekarang pada zaman ini, apabila dia adakan konsert atau festival yang melalaikan, mereka ini akan sokong, bukan sahaja sokong, malah akan marah kepada orang-orang yang sedang tegur, yang memberikan teguran. Mereka akan menyokong artis-artis pujaan mereka tersebut, berbanding dengan festival sunnah ataupun ceramah-ceramah yang diadakan. Mulalah akan berlaku setengah individu yang akan memberikan pandangan yang buruk lah terhadap penceramah atau sebagainya. Itu salah satu benda yang dimasukkan oleh pengaruh barat ke dalam fikiran anak muda pada zaman kini. Jadi, sebagai bapa ataupun sebagai, kalau anak-anak muda sebagai kawan karib, kalau guru sebagai pembimbing, maka kita kena banyakkan meluangkan dengan orang-orang yang mereka tidak mahu teguran. Maka kita perlu berkawan dengan mereka agar insya-Allah Allah akan lembutkan hati mereka untuk berubah. Kesedaran itu penting. Kesedaran itu Allah bagi kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, apa yang berlaku baru-baru ini. Seorang perempuan tahfiz mengaku dia telah menghafal 30 juzuk Al-Quran, tetapi buka tudung dan menayangkan auratnya kepada khalayak ramai. Dia bukannya tak tahu hukum itu haram. Dia tahu, cuma dia tidak ada kesedaran. Maka kita lah sebagai orang-orang yang kita tahu hukum, kita sedar apa yang perlu dibuat, kita kena beri nasihat dengan baik. InsyaAllah tu jadi daripada saya. Wallahualam. Okay. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Ammar atas pendapat yang diberikan sebentar tadi. Okay. Menurut saya juga nasihat daripada serta pendapat daripada Ustaz Afiq dan Ustaz Ammar sangat memberikan pencerahan kepada masyarakat serta para penonton yang menonton di channel kita pada hari ini. Allah. Okay. Marilah kita bersama-sama kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW agar akidah kita tidak jauh menyeleweng daripada yang sebenarnya, iaitu ahli sunnah wal jamaah.
Okay, sebelum kita tamatkan program bual bicara kita pada hari ini, ada satu soalan daripada media sosial kita. Daripada Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz Afiq. Saya ada seorang rakan yang dulu saya belajar bersamanya di Universiti Malaysia Kelantan. Tetapi ketika itu dia jarang melakukan ibadah. Suatu hari ketika saya bertemu dengan dia, saya terlihat dia selalu memakai jubah terserban dan cakap dengan penuh seperti orang warak. Tapi apabila ketika datangnya waktu solat apa semua, saya mengajaknya untuk ke masjid. Tapi dia kata dia sudah tidak memerlukan. Dia sudah tidak perlu untuk solat. Serta dia kata seorang imam yang dia temui ini ajarkan dia beberapa ibadah yang menyebabkan dia tidak perlu solat. Bagaimana cara saya untuk menasihati dia, Ustaz? Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada yang bertanya. Nama apa tadi? Abdul Rahman. Ya. Abdul Rahman. Baiklah, terima kasih. Pelajar UMK. Dia tanya soalan yang saya faham. Dia tanya bagi dia tak perlu lagi solat. Bagi dia lah. Baiklah. Kita tengok orang tu, kita tak semestinya kita tengok orang tu dengan mata kita sendiri. Kita tak boleh judge kita tak boleh nak menghukum seseorang itu daripada sudut pandangan kita. Boleh jadi dia tengah buat maksiat pada ketika itu, boleh jadi dia berubah suatu hari nanti. Jadi kalau kita tengok pada ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, memang banyaklah yang berlaku di negara kita ni. Jadi disebabkan dia kata macam tu, solat tidak diperlukan lagi bagi dia. Kita nak kata apa lagi? Dia kata adakah ahli sunnah wal jemaah ajar macam tu? Tidak kan? Sebenarnya di akhirat nanti Allah akan tanya yang pertama ialah solat. Membezakan antara akidah Islam dengan bukan Islam. Yang pertama kita tengok daripada solat. Kalau dia kata bersolat tu tak perlu solat bagi dia, ke mana nak cari kebahagiaan untuk dia sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakan dia, rakan-rakan yang menonton ni, boleh kalau kena yang bertanya ni, kita kena ambil tindakan yang setimpal lah untuk dia, untuk membanteras ajaran yang dibawa oleh dia dengan siapa guru yang mengajar dia. Jadi itu sahaja daripada pandangan saya lah. Syukran jazilan kepada Ustaz Afiq atas soalan jawapan yang diberikan. Saya harap saudara Abdul Rahman mendapatkan jawapan yang dicari-cari oleh beliau. Untuk itu saja untuk program bual bicara kita pada hari ini. Saya tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kali dalam program forum berbicara yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.